أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Terima kasih kepada pengerusi majlis. Seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian. Berbalik kepada persoalan yang diajukan oleh pengerusi majlis, siapakah umat ataupun individu yang layak untuk menerima syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Terlebih dahulu sebagai pembuka bicara ataupun sebagai muqaddimah, bila kita berbicara dan bercakap tentang asy-syafa'ah, secara umum syafaat itu adalah mutlak hak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi pendekatan yang diberikan oleh pandangan-pandangan, pendapat-pendapat ulama, sesuatu asy-syafa'ah itu menjadi sah sekiranya memenuhi 3 syarat. Yang pertama ialah bila mana Allah Subhanahu wa ta'ala redha dan memberi keizinan kepada pemberi-pemberi asy-syafa'ah. Pertama, kita kena faham dan kita tahu mutlak syafaat itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ulama-ulama berpandangan dan berpendapat asy-syafa'ah yang dikurniakan dan diberikan oleh Allah itu benar-benar menjadi syafa'ah apabila mencakupi 3 syarat yang akan saya sebutkan. Pertama ialah Allah redha. Dengan kata lain, Allah merestui dan memberi keizinan kepada pemberi-pemberi asy-syafa'ah. Dan dari sudut ini ada 2 pembahagian. Yang pertama ialah syafa'ah yang bersifat umum, yang banyak disebutkan di dalam kitab-kitab, iaitu 8 jenis syafa'ah. 8 jenis syafa'ah yang umum ini, 2 yang pertama ialah bukan berbentuk individu, tetapi lebih kepada berbentuk amalan yang dilakukan oleh manusia sewaktu hayat mereka berada di atas dunia dahulu. Yang pertama ialah keterkaitan dan penisbahan dengan Al-Quran. Maksudnya waktu kita hidup atas dunia dahulu, kita sering membaca Al-Quran, kita sering mempelajari Al-Quran, kita sering menghafal Al-Quran, dan kita mengamalkan perintah-perintah di dalam Al-Quran dan menjauhi larangan-larangan yang terdapat di dalam Al-Quran. Pendek kata, keterikatan dengan Al-Quran dijadikan sebagai amalan sewaktu hidup kita di atas dunia dahulu, mampu dijadikan sebagai asy-syafa'ah, memberi syafaat kepada kita di akhirat kelak. Itu yang pertama. Manakala yang kedua ialah as-siyam, bentuk puasa kita. Kerana ada satu hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, puasa dan Al-Quran itu dapat memberikan syafaat kepada kamu di akhirat kelak. Ini membuktikan sekali lagi Allah menyebut dalam konteks yang kedua dengan tidak mengabai dan meninggalkan Al-Quran. Tetapi konteks lain ialah berpuasa. Maksudnya puasa kita juga mampu ataupun dapat memberikan syafaat kepada pemiliknya, tuannya, sekiranya puasa yang kita laksanakan dahulu benar-benar ikhlas kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakala 6 jenis syafaat lain yang berbaki ialah
Yang pertama, syafaat yang datang dari para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seterusnya, syafaat yang datang dari para nabi dan rasul. Yang seterusnya ialah syafaat juga boleh datang daripada orang-orang alim, para ulama, yang sewaktu kita hidup di atas dunia dahulu, kita sering mulazamah, kita sering menghadiri majlis-majlis ilmu, tidak kira mana-mana ulama sekalipun, yang mana sepanjang hayat kita mengambil ilmu, kita mengambil manfaat dan pengetahuan daripada ulama tersebut. Dan lebih jauh sepanjang kita bersuhbah, yang dikatakan kita bersama dengan ulama, kita menghormati ulama tersebut dan sentiasa menjunjung tinggi perintah-perintah dan amalan-amalan yang kita ambil daripadanya. Dan antara syafaat lain ialah syafaat daripada ahli Al-Quran, orang yang menjaga Al-Quran, orang yang menghafal Al-Quran juga mampu memberikan syafaat kepada manusia-manusia lain. Dan yang terakhir ialah golongan-golongan as-siddiqin, golongan-golongan as-salihin. Dan termasuk juga di dalam beberapa riwayat yang dapat memberi syafaat ialah anak-anak yang mereka ini ditakdirkan oleh Allah meninggal sampai sebelum usia mereka ini ditaklifkan. Jadi mana-mana ahli keluarga ataupun pasangan suami isteri yang mana mungkin mereka kehilangan anak sewaktu umur anak ini belum mencapai usia baligh. Mungkin anak kita umur 3 bulan ditakdirkan Allah meninggal. Ada sebahagiannya tak sampai 1 tahun meninggal. Kematian dan kewafatan anak-anak ini juga di akhirat kelak dapat memberikan syafaat kepada kedua ibu dan bapanya. Itu adalah 8 jenis syafaat yang bersifat umum, yang mana Allah redha dan merestui kepada mereka. Dengan kata lain, Allah izin untuk benda-benda dan golongan tersebut memberikan syafaat melalui jalan masing-masing. Manakala syafaat yang bersifat khusus yang disebutkan oleh Ustaz Syafi tadi, iaitu syafaat al-uzma yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila sebut tentang syafaat uzma, sebenarnya sebelum ini Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberi pilihan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memberi pilihan kepada Rasulullah di akhirat kelak, mana satu yang akan menjadi kesanggupan oleh Rasulullah untuk memilihnya. Pertama, Rasulullah diberikan peluang untuk memberikan syafaat kepada umatnya, ataupun tanpa memberikan syafaat kepada umatnya, Allah akan memasukkan separuh daripada umat Nabi Muhammad terus ke dalam syurga. Dengan kata lain, Allah memberikan 2 penawaran ini. Pertama, wahai Muhammad, kamu nak yang mana? Pertama, kamu akan beroleh syafaatul uzma. Kamu akan mampu untuk memberikan syafaat kepada umat-umatmu. Ataupun satu lagi, kamu tidak diberikan syafaat, tetapi umat kamu separuh daripada mereka akan dimasukkan ke dalam syurga. Rasulullah memilih yang pertama, yaitu diberikan asy-syafa'ah kepada umat-umatnya di akhir zaman, yaitu di mahsyar kelak, berbanding dengan umatnya dimasukkan ke dalam syurga sebahagian daripada mereka. Dan antara yang disebutkan oleh Ustaz Syafi tadi, antara syafaat uzma yang permulaan ialah untuk memulakan perbicaraan. Yang inilah yang paling ditunggu-tunggu oleh ahli masyar, yang mereka tidak sanggup lagi untuk menanggung tekanan, untuk menanggung bebanan penantian yang terlampau dan teramat panjang. Seolah-olah mereka meminta agar disegerakan, sama ada mereka terus ke syurga kalau mereka ni ahli syurga di sisi Allah, ataupun mereka terus ke neraka kalau mereka ni ahli neraka di sisi Allah. Dengan kata lain, mereka tak sanggup dah nak menanggung penungguan yang begitu lama ini.
Walaupun mereka sedar yang ni tak lagi teruk, tetapi kalau mereka tu ahli neraka lagi teruk. Tapi nak habaq benda yang macam ni pun mereka tak sanggup nak hadapi dah, nak menunggu, nak menanti dalam tempoh yang lama dan panjang sampai terkeluar daripada perkataan mereka, kalau kami ni ahli neraka, tak payah nak bicara apa, masuk terus. Inilah sikap dan sifat manusia. Waktu di atas dunia pun kita biasa bersikap seperti ini bila melibatkan tempoh dan masa yang panjang, iaitu penantian. Walau apapun antara syafaat-syafaat yang diberikan oleh Rasulullah kepada umatnya, antaranya Rasulullah mampu memberikan syafaat kepada mereka yang dah masuk syurga. Kalau kita bertanyakan persoalan, perlu apa lagi Rasulullah memberikan syafaatnya kepada golongan ini? Baik beri syafaat kepada golongan yang masih belum dipastikan lagi keadaan dan kedudukan mereka. Di luar sana masih banyak lagi umat yang tak tahu syurga atau neraka. Tetapi kenapa antara syafaat Nabi, umatnya yang dah masuk syurga? Maksudnya ada sebahagian daripada syafaat Rasulullah mampu untuk memberi kenaikan. Dengan kata lain, sekiranya level syurga yang diterima oleh umat tersebut pada kedudukan tertentu. Nak bagi mudah faham, ada seseorang yang telah ditimbang amalan dia di atas mizan dan ditakdirkan dia masuk syurga pada level yang kedua, katakan. Tetapi menerusi salah satu syafaat Nabi, Nabi boleh meningkatkan tahap dan level dia. Maksud dengan syafaat Nabi, aku akan menyafaatkan kamu untuk naik pada syurga level keempat. Boleh faham dah maksud tu? Maksudnya meningkatkan tahap di dalam syurga, kedudukan dan tingkatan dia. Tu salah satu bentuk syafaat Rasulullah. Antara bentuk yang lain sebagaimana yang disebutkan oleh Ustaz Syafi'i tadi, yang mana pada peringkat pertama Rasulullah menunggu umatnya di mizan, yang mana umat di mizan ini sekiranya pahala ganjaran kebaikan dia melebihi keburukan dia, maka dia confirm akan dimasukkan ke dalam syurga. Tetapi bagaimana dengan umat yang 50-50 ataupun mungkin keburukan dia 51%, kebaikan dia 49%. Ketika inilah Rasulullah akan menggunakan syafaatnya yang seterusnya, 50-50. Maka Rasulullah meminta syafaat kepada Allah agar yang 50-50 ini dimasukkan ke dalam syurga. Begitu juga yang timbangan keburukan itu berat sikit lebih daripada kebaikan dia, juga akan diminta syafaat oleh Rasulullah kepada Allah untuk umat dia ini dimasukkan ke dalam syurga. Dan antara syafaat Rasulullah yang lagi hebat, yang mana seseorang ni dah ditakdirkan untuk masuk ke dalam neraka. Yang ini kita kena faham ada dua bab. Satu bab, selesai perbicaraan seseorang hamba ataupun umat ini memang dah ditentukan untuk masuk neraka. Ditentukan untuk masuk neraka dan Rasulullah boleh gunakan syafaat dia untuk tidak menjadikan beliau sebagai ahli neraka. Walaupun ikut pertimbangan, ikut mizan, dia sebagai ahli neraka. Tetapi syafaat Rasulullah boleh mengeluarkan dia tadi sehingga akan dimasukkan ke dalam syurga. Yang tu belum dimasukkan, cuma list nama dia dah memang sebagai ahli neraka. Bagi persoalan huraian yang kedua, yang ni dah memang masuk neraka, dah menerima hukuman, dah menerima azab di neraka, pun ada sebahagian syafaat Rasulullah yang boleh mengeluarkan umat ini daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga. Dan ini ada dibahaskan oleh ulama-ulama berkenaan ahli syurga yang bekas ahli neraka ni, dia ada tanda kan?
Dia ada tanda. Macam mana tanda dia? Wallahu alam. Ada setengah ulama-ulama menyebut ada tanda di dahi dia tu yang menunjukkan bila dia bertemu dengan ahli syurga yang lain, ahli syurga yang lain dapat mengenali bahawa golongan-golongan ini dahulunya pernah menjadi penghuni ataupun ahli neraka. Kemudian disyafaatkan oleh Nabi, diampunkan oleh Allah, bertukar sebagai ahli syurga. Dan ada juga syafaat lain, seperti syafaat yang Rasulullah berikan kepada bapa saudara dia Abu Talib. Abu Talib di antara penghuni-penghuni neraka. Tetapi antara syafaat yang Rasulullah boleh bagi, walaupun bukan dalam bentuk mengeluarkan mereka, meringankan bentuk siksaan dan azab pada mereka. Maksudnya bila mereka masuk neraka, syafaat Nabi itu mereka diberikan siksaan dan azab yang paling ringan. Dan digambarkan dalam hadis, azab dan siksaan yang akan dikenakan kepada bapa saudara dia Abu Talib ialah sepasang selipar daripada neraka. Bila mana ahli-ahli neraka yang dikenakan hukuman seperti ini pakai selipar tu, mendidih, menggelegak otak dia. Tu hak paling ringan. Mendidih, menggelegak otak tu paling ringan. Hak lain tu kita tak payah cerita dan tak boleh nak bayang bagaimana bentuk azab dan siksaan. Kita hak pi terlewat sembahyang Jumaat, hari Jumaat, kebetulan tak bawa sejadah pula, yang boleh berlapik hanya lutut dengan dahi, kaki atas tar, panas. Hak tu pun macam mana reaction selalu tak? Kaki duk atas tar ni, Allah tu imam. Orang bagilah tabat tiada ke, kul huwallah ke, waktu-waktu aku kena macam ni. Ni dia pi abasawa tawalla, tak ada apa, menggelupuk tapak kaki. Tu pun kita dah menggelupuk dah. Otak memang tak menggelegak, tapi serabut kepala dah otak tu. Kosyak tak tahu ke mana dah. Tapi nak habaq selipar besok menggelegak otak, tu paling ringan. Tu konteks yang pertama, antara syarat dia Allah redha, Allah bagi keizinan kepada pemberi syafaat. Dan yang kedua, Allah redha, Allah izin kepada penerima syafaat. Siapa yang akan terima syafaat? Banyak disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah, orang yang akan terima syafaat ialah ahli tauhid. Sebab itu redha Allah ni jangan kita menyangka hanya kepada manusia-manusia yang berakhlak mulia, manusia-manusia yang soleh, manusia-manusia yang baik, manusia-manusia yang mengajak amar ma'ruf nahi mungkar semata-mata. Tetapi redha Allah di akhirat kelak jauh lebih luas daripada itu. Bila mana Allah redha dan beri keizinan kepada penerima syafaat, antaranya ahli tauhid, yang mana mungkin kehidupan mereka di atas dunia dahulu tidak sebagaimana kehidupan yang sepatutnya dijalani sebagai seorang Muslim. Mungkin dia mengabaikan syariat sewaktu hidup atas dunia. Mungkin dia macam Ustaz Syafiq sebut, solat on off, on off. Mungkin kadang-kadang rasa nak puasa, dia puasa, tak mau puasa, tak mau puasa. Amar ma'ruf nahi mungkar, tak tahu ke mana. Hidup secara sembrono, hidup secara haru biru, seolah-olah tidak ada panduan, tidak ada jelas kehidupan beragama. Tetapi yang jelas, dalam diri dia, dalam hidup dia pernah mengucapkan kalimah asy-syahadah, memperakui tidak ada Tuhan selain daripada Allah, dan pernah dalam hidup dan hatinya memperakui Muhammad itu sebagai seorang hamba Allah, Nabi dan Rasulnya. Dan inilah yang dimaksudkan redha Allah terhadap ahli tauhid, yang Allah akan mengeluarkan mereka daripada neraka dengan syafaat-syafaat daripada Rasulullah dan syafaat lain kerana keberadaan tauhid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tetapi mereka terpaksa menjalani azab dan siksaan yang sesuai dengan dosa-dosa dan keburukan yang mereka jalani sewaktu hidup di atas dunia. Tetapi dua golongan yang selama-lamanya tak akan menerima syafaat, jangan jadi seperti dua golongan ini. Yang pertama, ahlus syirk, orang-orang golongan-golongan yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sekali-kali tidak ada syafaat bagi mereka yang mendua, mempersekutu, mempersyarikatkan Allah Subhanahu wa taala. Seperti golongan-golongan paganisme yang pernah hidup pada zaman permulaan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu golongan-golongan penyembah berhala, golongan-golongan penyembah patung, sama ada dewa-dewa tertentu, matahari, bulan, bintang, ataupun berhala-berhala yang berbentuk daripada batu ke kayu ke unsur-unsur alam dan jenis-jenis yang seperti dengannya. Ini adalah termasuk di dalam perkara-perkara yang boleh membawa syirik kepada Allah. Dengan meyakini adanya kuasa, adanya unsur ataupun zat yang menyamai kekuasaan dan keagungan Allah juga bisa jatuh pada mensyirikkan Allah. Jadi golongan yang pertama yang tak akan menerima syafaat, orang-orang yang mensyirikkan Allah. Yang kedua ialah ahlul kufr, orang-orang yang mengkufuri Allah, yang kafir. Sewaktu hidup di atas dunia, mereka menafikan kekuasaan Allah, mereka menafikan keagungan Allah. Bahkan ada sebahagian ahlul kufr yang langsung tidak mempercayai keberadaan dan kewujudan Allah, seperti golongan-golongan etis, golongan-golongan yang tak percaya pun Allah itu wujud, Allah itu ada. Bagi mereka alam semesta dan dunia ini terjadi dengan sendirinya dan akan terus berlangsung sehingga berbilion-bilion tahun. Dan ini adalah dua golongan yang tak akan menerima syafaat. Manakala yang ketiga, Allah redha dan beri keizinan kepada pemberi syafaat untuk memohon syafaat. Maksudnya ada golongan-golongan tu Allah bagi izin dah mereka untuk memberi syafaat, dan Allah juga bagi izin untuk mereka memohon. Seperti Rasulullah memohon kepada Allah untuk memberi syafaat kepada umatnya di akhir zaman, umatnya di mahsyar kelak. Jadi berbalik kepada persoalan ni, baru masuk persoalan kita ni. Saat ni saya baru cerita what is syafaat. Boleh tak apa panjang sikit ya? Kena bagi habis cepat. Nak bagi habis cepat saya berhenti. Saya nak ceritalah lebih kurang. Dua golongan saja saya nak sebut. Pertama, banyak yang ulama sebut umat-umat yang mampu untuk capai syafaat Nabi. Tapi saya nak pesan kepada diri saya dan tuan-tuan, ambil dua ni saja dah cukup. Pertama yang saya sebut first tadi, Quran. Quran antara pemberi syafaat kepada kita di akhirat kelak. Oleh itu bagaimana kita nak bermuamalah, bagaimana kita nak berinteraksi dengan Al-Quran. Al-Quran dah lama berada bersama kita. Sejak zaman nenek moyang kita pun Al-Quran yang sama, Al-Quran itulah yang dibaca-baca, yang diulang-ulang. Baik, bila kita nak berinteraksi dengan Al-Quran, ingat empat benda tadi. Inilah mengapa Al-Quran diturunkan kepada manusia bukan sekadar untuk dibaca Yasin pada malam Jumaat, bukan dibaca pada majlis-majlis pembukaan perasmian tertentu, bukan juga untuk dibaca pada waktu-waktu yang dianggap sesuai bagi diri kita. Tetapi Al-Quran ni ada empat dia punya function. Pertama, bila berhadapan dengan Quran, kita kena baca. Nak bagi boleh baca Quran, kena belajar. Kena belajar sampai kita boleh baca Al-Quran sampai satu tahap yang kita kata betul pada bacaan kita, lancar pada bacaan kita, fasahah pada bacaan kita. Walaupun mungkin tajwid tarannum tu peringkat yang lain, tetapi untuk yang first, biar baca Quran kita tidak tersekat-sekat. Biar baca Quran kita tidak jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Ataupun bacaan Al-Quran kita masih di tahap merangkak. Apapun itulah keistimewaannya, belajar sampai kita boleh baca dengan baik. Tetapi Al-Quran bukan setakat berhenti pada baca. Sudah menjadikan kita melunaskan isu hak penurunan Al-Quran, tidak. Lepas pada baca, kita kena faham. Faham apa yang kita baca. Yang ni yang selalu bermasalah.
Isu baca satu hal, isu yang kedua faham. Sebab dari kefahaman itulah bagaimana kita nak mengambil aplikasi-aplikasi yang diturunkan oleh Allah dalam Quran. Bila kita faham Quran, baru kita tahu kenapa ayat ni turun pada Nabi. Apa peristiwa yang menyebabkan ayat ni turun pada Nabi? Apa konten ayat ni? Apa konteks ayat ni? Apa keperluan ayat ni? Semua berkenaan dengan ayat-ayat yang pernah diturunkan pada Nabi dapat difahami dengan baik mengikut urutan-urutan peristiwa tertentu. Jadi jangan stop pada baca saja. Sebab bila baca tanpa kefahaman, dia jadi macam burung kakak tua. Pernah tengok burung kakak tua? Saya kira semua hadirin kenal burung kakak tua. Burung kakak tua antara sejenis binatang yang Allah bagi dia ni keistimewaan, boleh ajuk cakap kita kalau kita ajak. Kalau kita kata A, dia pun A. Ba, ba. Tapi dia tahu ke tak dia sebut tu apa? Dia boleh sebut A, dia boleh sebut ba, tapi dia tak pernah memahami apa yang dia sebut. Pernah dahulu ada kisah seorang orang kaya, dia pergi ke pasar, dia minat burung. Bila dia pergi ke pasar, dia pergi tengok burung, dia tertarik kepada seekor burung kakak tua. Tuan kedai kata burung ni special, dia boleh ajuk. Tuan ajak apa pun dia boleh ajuk cakap tuan. Jadi jual beli berlaku, kemudian bawa balik. Bawa balik dia sangkut depan halaman rumah, dia duk ajak, selamat datang. Burung pun selamat datang, selamat datang, selamat datang. Happy dia sebab burung hak dia beli boleh ajuk cakap dia. Nak sama-sama berkongsi kegembiraan, dia jemput adik-beradik dia mai. Nak habaknya dia beli burung, burung ni boleh cakap. Mari kereta adik dia masuk rumah. Selamat datang, burung dia habak. Happy dia. Mari abang dia, selamat datang. Oh, gembira, dia boleh tunjuk, burung dia boleh ucap selamat datang. Hak jadi tak syoknya, pagi-pagi makcik bedah lalu nak pergi semayang subuh, lalu depan rumah dia pun, selamat datang. Pakcik Ali duk jogging pun, selamat datang. Makcik Kiah nak pergi beli sayur depan tu pun, selamat datang. Hak lebih haru, malam hari masuk pencuri dan perampok dalam rumah. Agak-agak dia ucap apa? Oh, pencuri mari pun, selamat datang. Dia tak jerit macam tompel. Help, help. Tak ada. Patut dia kata, tuan rumah, perompak masuk. Tapi dia tetap ucapkan kepada perompak, selamat datang. Sebab dia tak faham pun. Lah sekali tuan rumah bangun, tak ada pedah belahang. Semelih ya. Dah perompak mari pun selamat datang. Tu nak habak, kita jangan jadi generasi burung kakak tua. Bila berhadapan dengan Quran, baca tapi kita tak faham. Baca tu bagus, kita dah baca dalam keadaan tak faham pun Allah tetap mengganjari pahala. Tetapi lebih jauh Al-Quran menuntut kita untuk bab seterusnya faham. Jadi untuk faham kena mempelajari Al-Quran. Kena belajar ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Ni kita berasa belajar tentang ilmu-ilmu Al-Quran, ilmu-ilmu Islam ni tak berapa special. Dia tak ada satu nilai atau value yang tinggi untuk kita hidup di zaman ni. Kita kena belajar sains, kita kena belajar geografi, kita kena belajar matematik, kita kena belajar kimia, kita kena belajar fizik. Ya, ilmu-ilmu yang saya sebutkan tadi ada keutamaan-keutamaan dia yang patut dipelajari juga oleh orang Islam. Tetapi yang lebih menjadi keutamaan ilmu yang ada dalam Quran tadi. Kenapa kita meninggalkan yang lebih utama daripada keutamaan-keutamaan lain? Dan seterusnya ialah lepas kita belajar, lepas kita faham, inilah yang paling payah. Mengamalkan apa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Tak semua orang boleh buat. Tak semua orang boleh buat. Kita ambil contoh, aqimus salah, dirikan salat. Hari ini atas data, atas statistik berapa ramai orang Islam yang tak salat. Dalam keadaan mereka tahu dan mengerti itu adalah perintah yang paling utama di dalam Al-Quran, semayang. Tapi itulah yang mereka tinggal, tak semayang. Maksudnya Al-Quran dalam konteks ini hanya dibaca dan difahami tetapi tidak diamal dan dipraktikkan. Yang paling payah inilah praktik. Sebab itu dalam Islam ini
adanya hidayah, adanya taufik. Hidayah, taufik. Saya kena tanya Ustaz Syafi, hidayah dengan taufik ni mana lagi tinggi? Hidayah ke taufik? Taufik. Ustaz Syafi kata taufik lagi tinggi, mungkin sebab ada kawan dia nama Taufik. Tapi apapun taufik tu, di sisi kita lelaki, hidayah tu perempuan. Kalau taufik hidayah, dia jadi pemain badminton Indonesia. Kalau gabung taufik hidayah. Tapi taufik tetap lebih tinggi. Kenapa? Secara umum hidayah ini bila Allah meletakkan dalam diri dan jiwa manusia dapat mengenal dan membezakan mana yang betul, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Itu hidayah. Bila dah sampai hidayah, Allah bagi kita kenal. Hak ni betul, hak ni tak betul, hak ni hak, hak ni batil, hak ni salah, hak ni tak salah. Tetapi taufik kenapa lebih tinggi? Kerana taufik ini ialah untuk mengikuti apa yang kita tahu itu payah. Dengan nisbah tadilah, nak ikut benda yang kita tahu tu payah. Contoh, tahu semayang bagus, tak semayang tak bagus. Tapi ramai jadi tak semayang tu pasal apa? Sebab tak ada taufik. Dia tak boleh nak ikut apa yang dia tahu daripada bentuk hidayah tadi. Boleh faham maksud saya? Hidayah, yang ni baik, yang ni tak baik. Taufik ni macam contoh, kita ambil contoh semayang. Dari sudut hidayah kita tahu semayang baik, tak semayang tak baik. Tapi dia dah tahu semayang tu baik, patut dia jadi semayang. Tapi pasal apa dia tahu tak semayang tu tak baik, hak tu yang dia buat. Maksudnya dia tak ada taufik. Taufik inilah seorang yang boleh mengikuti benda baik yang dia tahu. Tak semua orang boleh buat benda baik yang dia tahu. Puasa contoh, dia tahu puasa baik, dia tahu tak puasa tak baik, tapi tak puasa juga. Tak semua orang boleh ikut benda baik yang dia tahu. Banyak benda baik yang kita tahu, kita tak boleh nak buat. Dan begitu juga banyak benda baik yang kita, banyak benda tak baik yang kita tahu, tapi hak tu kita duk buat. Contoh, mengumpat. Baik ke tak baik? Tak baik, tapi hak tu kita duk buat. Kata kat orang, contoh, tahu benda tu, kita tahu tak baik, tapi hak tu kita buat. Sombong, kita tahu sombong tu tak baik, hak tu kita buat. Tapi benda baik hak kita tahu, payah kita nak buat. Jadi orang hak boleh buat, Allah bagi taufik pada dia. Jadi orang tak boleh buat, masih belum lagi ditaufikkan oleh Allah untuk melaksanakan benda baik yang dia tahu. Yang kedua, lepas Quran ialah berselawat. Apa-apa pun jangan tinggal selawat. Selawat ialah hubungan, silah. Sebab itulah sil, kalimah silah ni sad, lam, ta, silah, hubungan tu. Hubungan kita dengan Allah, dia ada silah dia, nama salat. Ada sad, ada lam, ada ta. Hubungan kita dengan Rasulullah ialah salawat. Ada sad, ada lam, ada ta. Dan hubungan kita dengan orang lain ialah silaturrahim. Ada sad, ada lam, ada ta. Semua bentuk silah-silah ini mempunyai kaitan perhubungan dengan Allah melalui salat, dengan Rasulullah melalui selawat, dan dengan orang-orang selain daripada kita melalui hubungan silaturrahim. Walaupun banyak lagi benda-benda yang boleh dicapai untuk mendapat syafaat Nabi, sekurang-kurangnya malam ini kita letakkan Al-Quran dan selawat kepada Rasulullah. Jangan tinggal Quran, jangan tinggal selawat dalam kehidupan kita. Saya nak bagi satu contoh yang last sebelum kita berhenti, round yang pertama. Pernah seorang sahabat besar, Ubay bin Ka'ab, datang bertemu kepada Rasulullah dan dia menyebutkan keadaan dia kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, aku dah banyak menggunakan masa aku ni untuk berdoa. Aku dah banyak gunakan masa aku untuk memohon rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa lagi yang aku kena buat? Lalu Rasulullah kata, berselawatlah. Jadi dia pun tanya Rasulullah, berapakah masa yang perlu aku peruntukkan untuk berselawat? Berapakah masa yang aku perlukan untuk berselawat kepada kamu, wahai Rasulullah? Rasulullah kata, ikut sesuka hatimu. Kamu mampu berapa?
Lalu dia sebut di hadapan Rasulullah, aku akan gunakan suku. Maksudnya apa suku? 1/4 daripada masa yang aku ada untuk berselawat kepadamu. Lalu Rasulullah kata, ikut sesuka hatimu, dan kalau kamu selawat tu lebih banyak, itu lebih baik untuk kamu. Bila Nabi kata macam tu, dia kata, oh kalau macam tu aku tukar. Aku akan mengisi masaku separuh daripada masaku untuk berselawat kepada kamu. Lalu Rasulullah kata sama macam tadi, selawatlah ikut sesuka hatimu, tapi kalau kamu banyakkan lagi selawat, itu lebih baik untuk kamu. Kalau lagu tu aku akan 3/4 aku akan selawat untuk kamu. Jawapan yang sama, sampailah akhirnya dia kata, aku akan menggunakan seluruh ruang masa yang aku ada untuk berselawat kepadamu wahai Rasulullah. Dan Rasulullah kata, itu adalah yang terbaik dan lebih baik untuk diri kamu, kerana dia dapat menghindarkan kamu daripada apa? Daripada kebimbangan, daripada kerunsingan dunia dan juga akhirat kamu. Dan dia akan dapat menghapuskan dosa-dosa kamu. Jadi perbanyakkanlah berselawat. Kalaulah sahabat-sahabat Nabi yang hampir dan dekat dengan Rasulullah sanggup menukarkan konteks masa tadi, kerana berasa nak hampir, kerana berasa nak memuji dan memuliakan Rasulullah, sehingga kan daripada konteks 1/4 daripada masa, sehingga dia guna sepenuhnya masa untuk berselawat kepada Nabi. Bukan payah pun, dia hanyalah kebiasaan dan tak biasa. Kalau kita menjadikan selawat ni kebiasaan bagi kita, duduk di mana pun insya-Allah kita sentiasa akan berselawat dan akan ingat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian, terima kasih.